Phone yang aku tengah pegang sekarang ni adalah Nokia 1100 yang dilancarkan pada tahun 2003. Masa tu korang umur berapa? Dan pada tahun tu jenama Nokia adalah satu jenama menjadi fenomena satu dunia dan juga menjadi kegilaan ramai. Sebut je model Nokia apa, memang ramai gila yang suka phone Nokia pada zaman tu. Dan kalau kita nak tengok senarai antara phone yang banyak terjual dekat dunia sekarang ni, memang model Nokia paling banyak sekali senarai dia kalau kita nak bandingkan dengan Samsung, Apple dan sebagainya. Model Nokia 1100 ni adalah phone yang paling tinggi sekali jualan dia dalam sejarah dunia kalau kita nak bandingkan dengan model-model lain, dengan jualan melebihi 250 juta unit. So korang boleh imagine, ini adalah phone Nokia paling famous sekali sekitar 2003 sampai 2005 dan dia discontinue pada tahun 2009. Kalau kita nak tengok balik, phone Nokia 1100 pada tahun ni memang nothing special pun, sebab phone ni just boleh buat call, just boleh message, and then boleh main game Snake apa semua kan. So nothing special pun kalau kita nak gunakan untuk tahun ni. So tak ada internet dan sebagainya lah. Tapi pada tahun 2003, banyak gila keistimewaan yang daripada Nokia 1100 ni membuatkan dia mendapat jualan melebihi 250 juta unit sekitar zaman diorang tu kan. So untuk video ni aku nak buat challenge untuk aku menggunakan Nokia 1100 ni selama beberapa hari. Dan aku akan kongsikan aku punya pengalaman menggunakan Nokia 1100 ni. Macam mana tak ada social media, macam mana tak ada internet, apa jadi kalau aku just guna call dan juga message saja. Dan macam mana kehidupan aku just menggunakan phone lama ni tanpa sebarang smartphone dekat tangan aku. Sejujurnya bila aku dah gunakan Nokia 1100 dalam masa 2 hari, memang hati tu rasa membuat-buat lah untuk nak buka media sosial. Lagi-lagi WhatsApp. Sebab sekarang ni bagi aku WhatsApp dah jadi macam satu keperluan untuk kita nak berkomunikasi dengan orang. Lagi-lagi dengan kawan, keluarga dan juga klien aku sendiri. So everyday aku macam wondering apa je yang diorang WhatsApp aku, siapa yang WhatsApp aku, dan maybe ada benda penting untuk cakap aku kan. So bila kita tengok balik ke sini, memang majoriti kat Malaysia menggunakan WhatsApp sebagai aplikasi komunikasi utama untuk diorang nak berkomunikasi dengan orang instead of gunakan Telegram ataupun message. Tapi bagi aku secara peribadi, aplikasi media sosial macam Twitter, Facebook dan juga Instagram tu masih boleh dikawal lagi buat masa sekarang ni. But untuk WhatsApp, benda tu memang wajib setiap hari dan juga setiap jam nak kena tengok. Itu adalah antara kepentingan yang biasa aku buat dan juga aku pasti korang kat luar sana buat juga, iaitu tabiat kita sehari memang akan tengok WhatsApp, akan tengok Facebook, Instagram dan juga maybe Twitter. Sebab Twitter sekarang ni aku nampak dah macam jadi satu keperluan untuk orang semua disebabkan oleh news lebih pantas. Dan juga kadang-kadang tu news tu lebih tepat keluar dekat Twitter dulu baru dia keluar dekat Facebook ataupun keluar dekat Instagram. So bagi aku Twitter adalah satu komuniti yang memang senang untuk kita nak dapatkan news tentang isu semasa, untuk dapatkan bantuan, dan komuniti dia lebih kuat dekat Twitter berbanding dekat Facebook yang memang majoriti ramai orang yang lebih berumur berbanding dekat Twitter yang ramai orang lebih muda kan. Memang lebih efisien lah dari segi untuk menyampaikan berita, untuk mendapatkan bantuan lagi dengan situasi banjir sekarang ni kan. Jadi bila fikir-fikir balik tak ada media sosial dalam masa 2 hari, aku rasa macam lost kejap lah, tak tahu nak buat apa kan. Sebab kita dah biasa buat scrolling dekat phone and biasa tengok live orang, biasa tengok news dekat media sosial apa semua. But dalam masa 2 hari tiba-tiba korang tak buat benda yang korang dah biasa buat. Perkara tu memang rasa berbeza sebab kebanyakan kerja aku melalui dunia digital dan juga media sosial. Tapi yang bestnya bila gunakan Nokia 1100 ni tanpa sebarang media sosial, kehidupan aku rasa lebih produktif, otak aku rasa lebih kreatif dan juga kerja aku jadi lebih fokus dekat apa yang aku nak buat tu. Dan aku tak distract dengan notification ataupun fikir berapa like aku dapat dekat gambar Instagram aku ataupun berapa retweet yang aku dah dapat dekat Twitter aku kan. Sejujurnya aku rasa lebih tenang lah bila aku buat hal aku sendiri dan aku tak tengok ragam manusia kat media sosial yang kadang-kadang susah untuk kita nak hadam kan. Senang cerita, life aku lebih kepada aku fokus kat diri sendiri dan juga lebih peka dengan keadaan orang sekeliling aku dan juga family aku yang terdekat. Kalau pergi mana-mana memang aku lebih perhatikan sekeliling instead of aku tengok dekat media sosial saja. So aku tak hidup dengan media sosial ataupun aku tak hidup dalam dunia maya, tapi aku hidup dalam reality sekarang ni. So itu apa yang aku fikir bila aku tak ada media sosial dalam masa beberapa hari itu. So aku lebih peka, aku lebih memerhati, aku lebih berfikir dan juga aku lebih fokus dekat apa yang aku nak buat. Dalam masa yang sama, aku rasa aku lebih menghargai setiap masa yang aku ada. Instead of aku duduk ataupun baring tengok phone ataupun tengok TV, aku cari kerja yang aku boleh buat, macam kemaskan studio aku ke, buat kerja kayu ke, repair rumah dan sebagainya, instead of duduk tengok phone je kan. So benda tu memang memberi kesan untuk aku secara peribadi dari segi produktiviti harian aku, dari segi cara aku berfikir,
fokus tu lebih dan banyak benda yang memberi kesan positif untuk aku secara peribadi lah. In the same time, bagi aku phone pun memang satu benda yang kita perlukan juga sebab sekarang ni kan dengan situasi COVID, so aku perlukan smartphone untuk aku nak scan MySejahtera dekat kedai-kedai aku nak masuk. So bila aku gunakan phone ni memang aku termenung jugalah kat luar tu, tak boleh masuk kedai kan. So aku kena bawa seorang lagi yang ada smartphone untuk dia masuk kedai dan juga belikan barang untuk aku. Bagi aku smartphone adalah satu keperluan juga. Dalam masa yang sama, macam mana kita nak kawal smartphone tu, itu yang lebih penting. So kalau korang boleh kawal media sosial, aku memang tabik korang. Kalau korang tak tengok media sosial dan juga korang boleh kawal setiap hari, berapa lama je korang tengok phone, memang aku salute lah korang kan. Untuk aku, bila aku dah kembali kepada smartphone, memang aku kembali kepada tabik lama untuk tengok WhatsApp semua, but aku punya masa untuk tengok media sosial tu lebih berkurangan dan juga aku lebih appreciate orang sekeliling aku dan juga masa yang aku ada untuk aku buat something tu dengan lebih produktif berbanding dengan aku habiskan masa dekat media sosial je. Dan of course, media sosial penting untuk news masa, untuk anything, untuk kita nak buat dari segi kerja dan sebagainya, betul tak? Konklusinya, menggunakan Nokia 1100 ni memang sangat tidak relevan pada tahun ni sebab ialah phone ni dah very outdated dan just gunakan untuk call dan juga message saja, tak ada sebarang internet. Sebab internet penting untuk kita tahu news, untuk kita berkomunikasi dan sebagainya. Tapi ia satu pengalaman yang aku rasa korang kena cuba sendiri kalau korang nak cuba untuk gunakan at least dalam masa 2 ke 3 hari kan. Yelah, kita boleh menguji tahap kesabaran kita dan juga tahap kita punya ketagihan tu takat mana. So, korang cuba uji ketagihan korang terhadap media sosial tu, berapa lama korang boleh bertahan kalau tanpa sebarang media sosial. Untuk aku, untuk 2 hari tu pun dah cukup dah kot sebab aku gunakan WhatsApp dan juga email untuk aku punya kerja. So, that's why kalau tak ada dua benda tu, memang kerja aku tak jadi apa lah kan. Bila fikir-fikir balik, kadang-kadang kita perlu berehat kejap dari media sosial untuk lebih fokus dekat orang sekeliling, lebih menghargai masa yang kita ada dengan orang sekeliling kita dan juga apa yang ada dekat sekeliling kita dan boleh mengawal ketagihan kita terhadap media sosial, betul tak? So that's why aku sarankan untuk korang gunakan smartphone korang dengan cara yang betul. Kalau boleh, setkan setiap hari berapa jam je korang nak tengok phone. Dan juga kalau nak berkongsi apa-apa dekat media sosial tu, fikir terlebih dahulu sebelum korang nak buat something tu. Macam nak berkongsi hal peribadi ke, hal keluarga ke, hal apa-apa ke. Kalau boleh, elakkan kongsi tentang hal-hal peribadi ataupun keluarga. Macam baru-baru ni punya kes apa semua kan. So aku harap korang semua belajar daripada kesilapan orang lain dan juga untuk kita kawal smartphone dan jangan bagi smartphone ni kawal kita, okay? So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku untuk video kali ini dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Macam biasa, kalau korang suka dengan video ni, like, comment, share dan juga subscribe channel aku dan insyaAllah bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.